Baik, Assalamualaikum. 17 April. Jadi seperti biasa Lanskap kembali setiap hari Jumaat pukul 9 malam. Dan pastinya teman setia saya masih lagi Seth Nawar di ujung sana teguk senafas segelas air. Panas ni? Panas. Panas sebab lighting, panas sebab topik. Panas sebab cuaca di luar. Cuaca di luar. Topik ni semangat ni tentang autonomi UiTM ni semangat. Simpan dulu tajuk. Kawan-kawan. Oh, sorry. Simpan dulu tajuk. Tarik balik saya. Tarik balik. Apa pun hari ni saya. 17 hari dah GST berlangsung. Okay. Ya, jadi masih lagi berkisar di luar sana isu-isu cakap-cakap mengenai GST masih belum menemui satu nokta yang mana rakyat bersedia, benar-benar bersedia menerima GST. Ya, pelajar UiTM memasak dalam kampus. Itulah UiTM. Banyak juga gambar-gambar penerbit kita dulu, Syazil dalam kampus pun dia masak. Betul Okey, jadi melatari untuk bulan April ni Syed selain ada banyak soalan dilaksanakan pada 1 April. Okay. Jangan lupa April juga cukai dah bayar belum Syed? Itulah. Jangan lewat Syed. Okey, jadi April juga sebenarnya sinonim dengan pendidikan. Yep. Ini baru nak masuk Syed. Tadi dah bocor rahsia. Silakan. Jadi April, pada awal April tadi juga telah pun dilancarkan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPMPT untuk pengajian tinggi. Okay. Ya, itu telah pun diketahui umum. Dan pada 11 hari bulan, inilah dia yang baru kita nak masuk Syed. Kampus UiTM diberi autonomi. Ya, apa hebatnya autonomi. Kalau diikutkan, ini bukan perkara baru. Kerana sebelum ini, terdapat beberapa buah universiti awam telah pun mendapat status autonominya. Namun, dari segi hasilnya, mungkin kita boleh bincangkan bila mana sebuah universiti awam itu menerima status autonomi. Jadi, menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebaik saja mengumumkan penganoran status autonomi kepada semua kampus universiti teknologi MARA UiTM dalam usaha untuk menjadikan institusi ikramat itu sebagai universiti terbaik dunia. Universiti terbaik dunia, Syed. Tapi ingin saya kongsikan di sini, di mana duduk letaknya Universiti Teknologi MARA. Saya tak nak kata apa-apa. Syazil, tolong ambil. Lihat sendiri kedudukan UiTM di sini. Ya. Kalau boleh, nanti saya akan kongsikan ranking keseluruhan universiti di Malaysia. UM 151, UKM 259, UTM 294. Saya terus langkau. Universiti Teknologi MARA. Antara kedudukan 600 hingga 700. Di situ letaknya UiTM. Ya, untuk berlaku adil Suami, kerana itu perlunya autonomi supaya dia berada dalam status 100 terbaik dunia. Dan bercakap tentang autonomi ini juga sebenarnya saya, bukan perkara baru bagi UiTM. Dah lama. Antara yang saya temui ini dah pun dimuat naik pada 2010. 28 November 2010. Kampus cawangan UiTM diberi kuasa autonomi. Kalau dah ada 2010 lagi, sekarang 2015, jadi dikatakan ada beberapa kampusnya, semua 12 cawangannya, apa jadi? Adakah pada ketika itu hanya satu pengumuman dan sekarang satu lagi pengumuman autonomi kepada UiTM? Lepas ni ada lagi pengumuman untuk graduan USM malam ni. Dia ada Syed. Okay. Jadi saya perlu pada malam ini bagi tetamu kita untuk memaknakan autonomi UiTM itu sendiri. Ya, saya teringat istilahnya apa, prolegomena, memberikan makna kepada makna. Suami, masanya untuk kita perkenalkan. Jangan lupa Suami, di keliling RTM ini dibelenggu oleh pelajar-pelajar graduan UiTM. Moga Suami selamat pulang ke rumah selepas rancangan ini. Graduan USM ni, nakal dia malam ni. Dia memang tugas begitu. Jadi saya nak perkenalkan tamu. Boleh, saya kenalkan tamu dahulu Suami. Simpan beberapa peluru itu untuk kita ada beberapa jam di Prof dah tersenyum dah. Prof ni seorang yang orang yang meminati sukan, baru balik panjat gunung. Panjat gunung tadi ya? Hajat nak memanjat gunung. Bila kami telefon tu turun gunung terus. Tengok Suami, hebat TNC, HEP, UiTM, Profesor Datuk Dr. Abdullah Ahmad Syed. Terima kasih. Stamina mantap ya, Prof. Boleh lah. Nak menjaga student pelajar ya, perlukan stamina. Pelajar UiTM ya. Dengar tu Syed ni, pelajar USM lantak lah UiTM ni. UiTM universiti terbesar di Malaysia ya. Ada yang memberikan gambaran bahawa universiti kedua terbesar di dunia. Kerana rangkaian cawangannya di negeri-negeri. Hanya kedua ditewaskan oleh sebuah lagi universiti lain di India katanya. Saya tak pasti. Itu kita raikan saja. Panel yang kedua, Exco Persatuan Alumni UiTM Malaysia, Tuan Haji Muhammad Nasir Harun. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum. Batch tahun bila? Saya tahun 77. 77. Dia panggil apa? Class of 77. Class of 77 lah tu. Guna bahasa Inggeris juga Ya, gitu-gitu. Selalu peluru terlepas awal saya ni. Terima kasih Tuan Haji. Dan back by popular demand di ujung sana, Presiden Pimpin Persatuan Alumni MPP UiTM, Saudara Saiful Azhar Syahrun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, tak sempat menikmati autonomi ataupun sempat untuk autonomi versi 2010, tak sempat ya? Tak sempat.
Tak sempat. So sekarang ni sudah bertugas antara bekas pimpinan. Bagaimana Saudara Saiful mempersepsikan autonomi yang ditawarkan sekarang ni? Okey, terima kasih kepada Saudara Said, Datuk dan juga Tuan Haji. Saya melihat dalam perbincangan berkenaan dengan autonomi universiti, seperti mana yang dinyatakan oleh Suhaimi sebentar tadi, bukan perkara baru, bukan juga perkara yang kita baru nak melihat, malah sudah ada USM sendiri sudah diberi status autonomi di antara universiti awam di Malaysia. Dan dalam konteks lokalnya UiTM ini, saya melihat autonomi ini dalam memberi ruang yang lebih luas lagi kepada UiTM yang mana bertebaran di seluruh Malaysia. Tidak ada negeri yang tidak ada UiTM. Di situ perlunya. Di situ perlunya bila kita dah terlampau besar. Jadi kita perlukan satu rangka, framework, rangka yang baru yang mana boleh memberi keluasan, flexibility kepada kampus untuk berkembang. Baik dari segi perkembangan akademiknya, baik dari segi pengurusan kewangannya dan juga perkembangan pembangunan mahasiswa yang perlu ditekankan. Adakah itu semata-mata, Datuk, pertimbangannya perlu tidaknya autonomi UiTM ini? Kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, bahawa autonomi ini kita perlukan dengan melihat perkembangan semasa dalam negara dan juga di luar negara. Tapi dalam konteks UiTM ini, yang menariknya ialah banyak universiti sudah diberi autonomi. Tetapi dia berhenti di situ. UiTM ni tidak. Dah diberi autonomi pada UiTM, maka UiTM Shah Alam pula hendak memberi autonomi kepada kampus negeri. Itu yang menjadikan subjek ini ataupun rancangan ini, tindakan ini amat menarik dan perlu diperhalusi dan memberi implikasi yang besar lah terhadap banyak pemegang taruh ataupun stakeholders. Sektor-sektor yang diautonomikan ini, tadi Saiful ada menggambarkan keuangannya. Bagaimana model autonomi kampus Cawangan ini? Secara prinsip, kan, autonomi diberi kepada universiti sebenarnya merangkumi 4 perkara. Yang pertama ialah isu pengurusan governance. Yang kedua ialah pengurusan akademik. Yang ketiga ialah pengurusan yang berkaitan dengan kewangan. Yang keempat ialah sumber manusia. Tetapi dalam konteks UiTM ini, hendak diperturunkan kepada kampus negeri, kita menambah 4 lagi skop, 4 lagi bidang. Kalau saya boleh ingat semualah jadi 4. Dicampur satu ialah hal ehwal pelajar, pengurusan pelajar, kesihatan, kemudian kita ada juga research dan inovasi, kita ada pengurusan fasiliti, pengurusan ICT dan akhir sekali bahkan pengurusan makmal pun kita mahu autonomikan kepada kampus negeri supaya seperti yang Cik Saiful katakan tadi tadbir urus dan juga kecekapan pengurusan dapat kita capai. Kadang-kadang Prof, kita macam nak sebut Suhaimi nak sebut tertipu tu macam negatif sangat ingat istilah. Apakah autonomi yang kita maksudkan ini sebenarnya decentralization? Ataupun sebenarnya kita memberikan kuasa untuk memutuskan, saya tak mahu urusan makmal ni, saya nak outsource. Ataupun sebenarnya kita hanya decentralize saja. Apa sebenarnya? Sebenarnya kita harus melihat bahawa kita memberi kuasa yang lebih kepada kampus negeri. Jadi kuasa itu memang kita berikan sedikit demi sedikit, bukan benda baru sebenarnya. Saya pun 8 tahun jadi pengarah UiTM Perak, 2 tahun di Sabah. Jadi memang penurunan kuasa itu diberi dari semasa ke semasa. Maka kita menjangkakan sampai satu masa nanti, mungkin peratusan kuasa itu diberi sudah banyak, maka di situlah baru timbul yang dikatakan autonomi. Ia adalah satu proses. Maka tepat sekali tadi dinyatakan bahawa dia bukan benda baru, benda lama. Tengok Suhaimi, tengok. Bercakap dengan Prof, itu cara dia. Tengok siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Tuan Haji melihat Suhaimi saja dia bagi peluang sikit pada Suhaimi lah. Dia antara pelajar USM yang cemerlang dan nakal sedikit malam ni. Tuan Haji, melihat dalam konteks alumni, ramai sudah alumni UiTM ini yang cemerlang tanpa autonomi pun. Jadi kini dengan autonomi yang perturunkan kepada kampus, mungkin respon alumni terlebih dahulu. Terima kasih Tuan Said. Saya jangkakan proses memberi autonomi pada Universiti UiTM ni, rasa saya banyak cabarannya. Memandangkan dia punya luasnya dan bilangan pelajarnya yang ratus ribu lebih kan, right?
Jadi sebagai alumni kan, jadi kami tengok ni benda ni sebagai di mana involvement ataupun penyertaan alumni sendiri yang banyak bertaburan, yang banyak korporat-korporat kan yang boleh, yang tokoh-tokoh korporat yang boleh menyumbang kan kepada mungkin dari segi, bukan segi kewangan saja atau dari segi sokongan moral dan juga kepimpinan untuk pelajar-pelajar yang ada. Itu. Jadi kami jangkakan sebagai alumni kami boleh memainkan peranan itu. Okay. Di NCNCP mempertimbangkan tawaran alumni dalam hal sudah pasti otonomi ini. Kita melihat bahawa peranan alumni sangat penting. Ya, bukan sahaja dalam menyediakan umpamanya menyokong dari segi dana, dari segi networking ya, terutama yang diperlukan oleh oleh mahasiswa kita, dan juga dalam aspek-aspek lain. Kita sedang mempertingkatkan lagi ya, melalui jabatan tertentu di UiTM bagaimana Persatuan Alumni dapat menyumbang terus. Tapi itu belum diinstitusikan. Berarti ia tidak menjadi salah satu teras otonomi yang 4 campur 4 yang Prof sebutkan tadi. Soal sumbangan alumni. Ya, tidak. Itu kemudian. Ya, sebab tak penting agaknya? agaknya? Bukan. Dia tidak masuk dalam tadbir urus. Okey. itu yang saya faktor luaran dalam universiti. Dia bukan tadbir urus. Itu yang saya cuba bayangkan Suhaimi ya, kerana kita memahami dalam konteks alumni ada 2 wakil di sini. Satu alumni, satu lagi alumni MPP ya. Presidennya ada bersama Saudara Saiful. Kalau dalam konteks sekolah misalnya tuan-tuan ya, PIBG dia masih ada demarcation line ya. Sebenarnya antara pengurusan sekolah dan juga PIBG itu ada isunya yang tersendiri. Jadi dalam konteks otonomi ini sejauh mana sebenarnya simbiosis antara alumni, ada 2 pula tu, alumni pelajar dan alumni pimpin. Yang mungkin boleh memberikan pandangan balas dalam konteks otonomi. Tapi Suhaimi, mungkin kita perhebatkan lagi dengan pautan di internet. Ya, Syed, ini pautan 2010. Kerana apa yang saya nyatakan peringkat awal tadi, otonomi UiTM ini dah lama sebenarnya dibicarakan. Dan ini nyatakan pada 28 November 2010. Katanya kalau otonomi setakat nak buat pesta konvo, tak payahlah macam ni. Itu antara usikan-usikan. Namun apanya, katanya di sini yang paling hebat ialah otonomi untuk ambil staf akademik ataupun non-akademik, skala gaji memasing, pemilihan student, hantar staf belajar, tentukan cuti jadual masing-masing. Jadi adakah ini direncanakan oleh UiTM? Ya, baru saja pelancarannya pada 11 hari bulan April, hari ini 17, 6 hari. Jadi mungkin perancangan-perancangan itu boleh dikongsikan di sini, Datuk? Ya, walaupun kita bercakap tentang autonomi, tapi dari segi governance-nya, kita masih menganggap bahawa UiTM mempunyai satu lembaga pengarah universiti, satu LPU dan juga satu Senate. Maka urusan-urusan tertentu masih lagi di bawah kuasa di pusat di Shah Alam. Kita tidak menyerahkan semua kuasa. Saya katakan tadi mungkin berperingkat-peringkat. Sebagai contoh Suhaimi sebut tadi tahun 2010. Tapi sebenarnya awal daripada itu banyak dah kuasa diberi kepada kampus negeri. Saya sendiri pun saya ingat 2008 2007 kita telah diberikan kuasa, contohnya pengambilan staf. Kumpulan C dan D dah lama diproses oleh kampus negeri. Kemudian kenaikan pangkat pensyarah. Untuk pensyarahan dah lama diproses dan diputuskan oleh kampus negeri. Begitu juga dari segi pengurusan kewangan, dia sebut harga resmi. Sehingga dulu satu masa dulu 200,000 dan ke bawah. Sekarang telah 500,000 dan ke bawah. Dan kita cuba pertingkatkan nanti insya-Allah kalau diluluskan sampai 2 juta. Jadi ialah satu proses berperingkat-peringkat. Dia bukan satu proses yang dilakukan serentak. Dan kita pun masih lagi menganalisis melihat apakah proses yang hendak diperturunkan kepada kampus negeri. Sebagai contoh, kampus negeri sekarang dah mula dibenarkan untuk memperkenalkan program akademik sendiri. Jadi kita faham bahawa banyak kampus yang dah matang. Dan kita ada pensyarah-pensyarah yang cukup berpengalaman, maka kita yakin mereka ada idea dan ada bidang-bidang sendiri yang mereka boleh perkenalkan berdasarkan kehendak semasa. Maka kampus negeri sudah mula boleh memperkenalkan program-program baru. Dan pada masa ini pun ada kampus negeri yang telah memperkenalkannya dan diluluskan oleh Senat di Shah Alam. Adakah yang dimasukkan dengan takbir urus satu universiti, 2 sistem tu, Datuk? Ya, satu universiti, ya, itulah maksudnya. Bermakna ada sistem yang beroperasi di peringkat Shah Alam, satu lagi ialah di peringkat kampus negeri. Menarik tadi Suhaimi kerana Prof Datuk menyebutkan bagaimana cadangan yang dibawakan oleh kampus itu
dibawa untuk diluluskan oleh Senat. Jadi kelihatannya itu seperti otonomi berpusat. It's a pseudo otonomi. Apakah benar itu akan ditangani oleh Prof semula dan juga panel-panel dari alumni dan juga alumni pimpin. Kita berehat seketika untuk menjawab soalan pedas itu. Pseudo otonomi. Datuk Seri Najib selaku Perdana Menteri dah umumkan bahawa UiTM akan berikan status otonomi yang mana kita nak turunkan kuasa kepada rektor-rektor yang memandangkan kita di UiTM kita ada banyak kampus cawangan yang mana sebelum ini kita berpusat di Shah Alam. So, sekali ini insya-Allah bila mana otonomi ini dijalankan, mana VC itu menurunkan kuasa kepada rektor-rektor untuk menjalankan aktiviti dan juga dari segi hal-hal pentadbiran. Sekarang ini dah ada otonomi diberikan kepada rektor-rektor, namun demikian ada lagi beberapa otonomi yang akan diberikan dan insya-Allah sekarang ini pihak pentadbiran sedang berbengkel dan kita akan mengumumkan dalam masa insya-Allah di akhir bulan 5 nanti. Kalau konsep otonomi, saya rasa benda yang agak wajar untuk diberikan kepada setiap rektor-rektor kampus sebab benda ni dia lebih memudahkan untuk setiap organisasi buat program tau. So contohnya macam program JPK, kalau daripada cawangan, kalau kita nak buat satu program yang pergi ke luar negara, kita kena perlu rujuk pada Vice Chancellor. Tapi kalau kita nak dah dapat konsep otonomi tu, so kita boleh gunakan tanda tangan rektor untuk kelulusan program itu sendiri. So dia lebih mudah dan lebih mempercepatkan dan juga menjimatkan kos. So daripada situ kita boleh jimatkan kos UiTM itu sendiri dan juga menjimatkan masa organisasi itu sendiri. So win-win situation. Saya rasa benda tu okey lah. Pelancaran tabung tu eloklah untuk student ni sebab student ni maybe ada yang kurang berkemampuan, maybe boleh menampung pembelajaran dekat sini. Lagipun ada setengah daripada mereka pun, macam saya pun keluarga yang agak yang sederhana, boleh menampung lah dari segi ruang perbelanjaan, pendidikan dekat sini. Sekiranya. Baik, saudara, kembali dalam Lanskap. Terus bersama saya di talian pada ketika ini adalah yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Haji Ahmad Ridwan Haji Abdul Rahman, pengerusi Majlis Rektor UiTM. Hello, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Prof kerana bersama program Lanskap pada malam ini dan tahniah jugalah kerana UiTM telah pun diberikan status universiti berotonomi. Jadi mungkin beban tugas sekarang agak berbeza agaknya Prof bila mana status otonomi ni diiktirafkan, diberikan kepada UiTM. Bercakap tentang telah diberi itu mungkin Tuan Suami kita mungkin sikit yang amat berhormat Perdana Menteri baru umumkan dalam kenyataan. Ya. Bukannya umumkan telah. Okey. Tapi kita fahamkan insya-Allah bulan September ini akan diumumkan. Okey. Dan kita amat bersedia dan kami rasa kami UiTM kampus dah bersedia. Sebab dalam jangka masa usia UiTM hampir 10 tahun dan kebanyakan kampus telah melebihi usia 20 tahun. Ada macam Template pun 40 tahun dengan Sabah dan Sabah. Kami rasa kami mampu berbanding. Dan kalau kita tengok contoh-contoh universiti-universiti yang sebelumnya bertaraf college university seperti yang di UTMF, UMK, Kelantan dan sebagainya, mereka usia lebih kurang 12 tahun dan mereka telah dinasab di universiti sepenuhnya. Dan dari segi kami ditanya kerja, memang penurunan kuasa pada kampus Induk Shah Alam ke kampus-kampus cawangan ini telah sedikit demi sedikit. Dan apabila Nak Chancellor umumkan ini akan jadi satu transformasi, insya-Allah perubahan ataupun penambahan tanggungjawab dan tugas akan bertambah. Dan ini kita bersedia. Jadi saya juga sempat membaca beberapa blog, malah beberapa jurnal-jurnal yang menyatakan tentang
universiti yang mempunyai status autonomi ini, ya Prof. Dan antara lain dinyatakan kuasa autonomi yang dimiliki oleh pihak universiti juga mampu mengelak berlaku permainan politik di kalangan ahli akademik akibat campur tangan kuasa politik luar. Malah kalau dari sudut UiTM kita memang melihat dari sudut Bumiputra Melayu itu sendiri. Jadi adakah ini salah satu cabang untuk mengurangkan permainan politik itu sendiri? Saya lihat autonomi UiTM, kampus-kampus UiTM ni berlainan pada autonomous university. Sebab autonomi yang dimaksudkan ini adalah autonomi kampus cabangan dalam sistem UiTM. Di mana sekarang ini pentenderan universiti amat berpusat di Shah Alam. Tapi dengan penurunan kuasa ke kampus-kampus cawangan, saya rasa ini akan mempercepatkan proses kemajuan universiti dan dapat membantu proses pembangunan negeri-negeri yang setempat. Dan saya rasakan ini juga akan memudahkan peranan universiti ataupun UiTM kampus negeri ini untuk melaksanakan memberikan peranan dalam blueprint tinggi yang baru ini. Dan tentang permainan politik, kita mesti sedar UiTM mempunyai agenda besar untuk Bumiputra. Dan saya rasakan ini akan tetap teguh dipertahankan nanti yang diumumkan ataupun dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan itu kita akan teruskan agenda itu. Dan dari segi kebebasan akademik pula bagaimana? Adakah ia mampu memberikan kebebasan akademik bukan sahaja kepada pelajar tapi juga kepada kaki tangannya? Ya, itu yang kita katakan salah satu penurunan kuasa yang saya katakan amat perlu. Di mana sekarang ini dengan tanpa autonomi akademik, akademik adalah core business satu termasuklah kampus cawangan negeri ini. Jadi dengan penurunan kuasa ini, proses-proses akademik seperti peperiksaan, pengambilan pelajar, penentuan program akademik yang ditawarkan, proses ini akan menjadi lebih cepat dengan wujudnya fakulti di kampus cawangan. Sekarang ini kita melalui proses di peringkat kampus cawangan, pergi ke Shah Alam, kampus induk, kemudian baru ke peringkat tinggi. Tapi sekarang ini kita akan cepat ke satu lapisan. Jadi kebebasan itu akan mempercepatkan proses dan pemilihan program, penawaran program yang lebih sesuai dengan kampus-kampus di negeri masing-masing. Baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, itu dia pandangan daripada Prof. Dato' Dr. Haji Ahmad Rizwan Haji Abdul Rahman, Kursi Majlis Rektor UiTM. Banyak yang boleh kita lihat, Suami. Kalau benarlah autonomi UiTM ini sudah berlangsung pada peringkat pusatnya sejak lama, bahkan mungkin sebelum 2010 seperti yang Prof. Datuk sebutkan. Bagaimana dampak daripada autonomi ketika itu? Adakah kualitinya bertambah baik dari segi ini dan kini kita memperpanjang pula trickle down proses autonomi. Saya nak interject sikit kan. Jadi saya tertarik dengan apa Profesor cakap tadi pasal autonomi ini, maknanya branch campus ataupun kampus cawangan tadi, rektor tadi boleh membuat program sendiri semua kan. Sekarang saya sebagai alumni ataupun orang luar yang masih aktif di UiTM, jiwa masih di situ kan. Di manakah check and balance dari segi kualiti kan, pembelajaran dan juga ijazah-ijazah yang dikurniakan, di mana check and balance itu kan. Kalau sekarang kita tengok UiTM pun di ranking lebih pada 500 kan. Adakah ini berarti Tuan Haji cuba menggambarkan bahawa alumni harus berada di satu-satu posisi untuk melakukan check and balance itu? Itu artinya? Di situlah saya nak cuba from perspektif itu. Apakah ada universiti lain yang mana alumni diberi ruang sebegitu rupa di mana-mana dunia? Kalau kita tengok macam kita tahu kan kalau dalam proses autonomi tadi lembaga pengarah akan di ultimate ataupun di kuasa yang tertinggi kan, di situ kalau ada alumni yang boleh dilantik bagi mewakili suara alumni. Itu alumni, belum alumni pimpin pula lagi nanti. Alumni pimpin pun ada demandnya tersendiri. Bagaimana Saiful?
Saya menyahut apa yang dinyatakan oleh Tuan Haji tadi. Kita melihat dalam perspektif yang lebih besar lagi. Bermakna kita ada hasrat yang murni. Hasrat kita untuk memperkasakan kualiti pendidikan di UiTM. Dan pada masa yang sama kita ingin memperkasakan capacity building. Bermakna bukan sahaja di peringkat pengurusan kampus cawangan, malah pensyarah dan keseluruhannya. Mahasiswa pun diperkasakan capacity building. Dan pada masa yang sama juga mungkin dalam ruang lingkup perimeter pengetahuan saya yang tidak meluas mengenai perancangan-perancangan tertentu di pihak UiTM. Saya setuju apa yang dinyatakan oleh Tuan Haji tadi dari segi check and balance. Bila kita turunkan kuasa, di mana titik matlamat yang kita gariskan itu berakhir, ataupun di mana yang perlunya sudut-sudut yang perlu kita lihat, kita semak, kita lihat dari segi keberkesanannya, keberhasilannya, dan perkara-perkara itu mungkin boleh diperhalusi oleh pihak UiTM sendiri dalam kita semangat kita meraihkan autonomi sebagai satu gagasan yang besar. Dan perkara-perkara tersebut juga perlu kita lihat supaya bila kita turunkan kuasa, tidak ada lagi isu-isu berbangkit yang telah kita preempt sebelum ni. Perkara ni tidak akan berbangkit. Tapi bila kita laksanakan autonomi, berbangkit lagi. Malah lebih teruk. Itu antara perkara yang mungkin boleh diperhalusi. Ini dah seperti membuka kotak Pandora. Banyak soalan tambahan yang boleh kita tanya selepas ni. Prof. Datuk Dr. Senyum. Suami angkat tangan, tapi sikit saja sebelum saya beralih pada suami. Saya cuma sikit saya tanya Saiful. Sementelahan pihak alumni menyebut bahawa mereka merasakan mereka perlu diberikan ruang setidaknya satu suara untuk melakukan timbang tara itu. Adakah ini bererti alumni pimpin juga inginkan ruang itu? Kita bersama-sama. Jadi boleh saja wakil daripada alumni pimpin tidak ada masalah. Malah dalam konteks yang sekarang pun baik alumni pimpin ataupun persatuan alumni kita sentiasa bekerjasama. Okey, saya kembalikan sikit antara kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pemberian kuasa autonomi yang telah pun diputuskan kepada UiTM itu adalah bagi memastikan identiti UiTM terus kekal sebagai universiti terbaik untuk golongan Bumiputera. Dan saya tarik balik, ini bukan perbincangan dulu, malah terus diheret sehingga ke hari ini. Ya, ini antara yang dinyatakan. Kalau autonomi, boleh ke kalau setengah UiTM terima at least 10% pelajar bukan Bumiputera? Ini perlu diperbincangkan Prof, juga. saya suka Prof senyum, tulus. Prof dia senyum, dia tulus. Saya suka. Prof, banyak soalan yang kita belum bereskan. Jadi mungkin Prof ingin komen beberapa. Okey, yang pertama saya sungguh tertariklah dengan konsep ataupun terminologi pseudo autonomi. Sebenarnya autonomi ini konsep. Tetapi konsep ni beroperasi dalam kerangka tertentu. Konsep tak beroperasi sebagai sebuah konsep, sebagai satu konsep. Makanya konsep autonomi tetapi masih dibatasi oleh akta universiti, masih dibatasi oleh berbagai-bagai peraturan-peraturan dari berbagai-bagai kementerian. Maka sebab itulah ada perkara boleh kita perturunkan, ada perkara tak boleh diperturunkan. Ada perkara kita perturunkan tetapi kita pantau. Dan ada perkara kita turunkan terus dekat kampus negeri melaksanakan sepenuhnya. Jadi pada saya lah istilah pseudo autonomi itu sangat menarik dan memang tidak dapat dielakkan. Tetapi saya katakan tadi bahawa konsep beroperasi dalam realiti. Dia bukan konsep beroperasi dalam satu konsep. Saya ada soalan susulan, tapi kalau saya silakan Prof. Okey, saya tanya dulu ya. Baiklah, saya bersetuju bahawa ia merupakan satu konsep yang beroperasi dalam kerangka yang ditentukan. Tetapi Prof sendiri menyebutkan bahawa ia telah dikonseptualiskan sejak sekian lama. Cuma diberikan penegasan untuk dilimpahkan ke kampus di negeri-negeri ataupun cawangan. Di antara semenjak ia diperkenalkan sebagai satu konsep, kini diberikan penegasan baru. Apakah ada dampaknya yang menambahkan kualiti yang justru kita limpahkan pula ke bawah? Kalau tidak ada dampaknya, mengapa kita melebarkan lagi konsep itu tanpa ada satu natijah yang boleh kita banggakan? Dia kita harus lihat bahawa autonomi yang kita beri sedikit demi sedikit, peringkat demi peringkat, tapi tak pernah disebut perkataan autonomi apa sebelum ini. Memang kita beri kuasa dari semasa ke semasa, kita tambah perkeliling, kita keluarkan polisi dan dasar untuk dilaksanakan oleh kampus negeri. Tetapi pada masa itu kita beri mengikut suasana dan keperluan semasa. Tapi kali ini agak unik. Kerana prosesnya benar-benar didokumentkan dan proses-prosesnya juga diberikan satu tarikh yang mana
model baru terpaksa kita perkenalkan. Kalau dulu kita hanya, kalau boleh saya gunakan perkataan mengautonomi ataupun memberikan kuasa dalam kerangka pengurusan, kerangka governance yang sedia ada. Kita tambah begitu. Tetapi kali ini tidak. Kita mungkin terpaksa memiddle governance. Kita mungkin terpaksa akan mungkin kita juga mungkin melibatkan sedikit perubahan dari segi akta jika dipikirkan perlu. Dulu tidak ada begitu keadaannya, kita masukkan sahaja kuasa itu kepada acuan yang sedia ada. Sekarang tidak, mungkin acuan itu perlu kita pindah demi memasukkan lebih banyak perkara-perkara dalam bentuk memberi kuasa ataupun autonomi. Di sini menariknya kerana tadi Saudara Saiful menyebutkan mewakili alumni pimpin, secara tidak langsung beliau insinuate gambaran bahawa ada autonomi tetapi isu masih berbangkit. Jadi ingin juga saya telah dan juga terobos isu-isu berbangkit itu apa yang sehingga timbul sedemikian rupa dari kacamata alumni pimpin sendiri. Isu apanya yang tidak dibereskan meskipun selepas autonomi fasa yang dahulu? Pertamanya kita amat meraihkan autonomi ini. Satunya ini apa yang dilakukan oleh UiTM ini menggambarkan dinamisme dunia pendidikan. Kita ada pelan pendidikan di peringkat nasional yang besar gagasannya. Jadi kita melihat bagaimana dilokaliskan di peringkat UiTM melalui pelan-pelan autonomi. Dan isu-isu yang berbangkit yang saya nyatakan tadi ini kita katakan sebagai apa jua yang berkaitan dengan baik governance. Kalau dahulu mungkin ada isu-isu berkaitan governance yang menjadi penghalang untuk universiti ataupun untuk kampus-kampus bergerak. Tapi bila sudah diturunkan, tidak ada alasan lagi sepatutnya untuk universiti di peringkat kampus untuk berkembang, untuk jadi lebih menjadi seperti mana yang kita gagaskan. Dan pengautonomian kampus-kampus ni, saya kira apa yang UiTM cuba lakukan, saya lihat sebagai satu, ini adalah fasa baru yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana IPTA pun di Malaysia. Jadi untuk membandingkan kalau berjaya ataupun tidak autonomi UiTM ni, UiTM telah seperti yang dinyatakan oleh Prof dan saya pun pernah berada dalam mungkin tak semua sebahagian daripada proses autonomi itu. Saya melihat ini adalah satu perkembangan yang bagus. Sebagai contoh apa yang dinyatakan oleh mahasiswa sebentar tadi dari segi pembangunan mahasiswa terutamanya. Bagaimana dulu kalau kita nak program-program pembangunan pembangunan mahasiswa, pembinaan kapasiti lebih terpusat di Shah Alam. Mana dari segi apa hala tujunya lebih tertumpu di Shah Alam. Tapi apabila diturunkan kuasa, bermaknanya dari segi betul kos, dari segi masa pembuatan keputusan, decision making very fast. Kita bergerak sebagai entity business. Cepat, pantas. Apa yang kita nak lakukan boleh dilaksanakan dengan pantas. Dan benda ini akan merangsang usaha kita, merangsang kita punya daya fikir kita, baik mahasiswa dan juga pentadbir. Yang mana bila kita perlukan masa yang pantas, perlukan perubahan daripada kerangka biasa. Mungkin dulu kita buat cara A, mungkin kita perlukan A+, B+, dan pelbagai lagi. Ini mengingatkan saya kepada satu isu, tapi saya ada pemanggil. Talian. Saudara Jasmi, hello. Ya, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, pandangan atau soalan? Silakan. Ringkas dan padat. Saya nak bagi pandangan berkenaan dengan 10% kemasukan non bumi. Saya cukup tak setuju. Melainkan diwajib pada universiti swasta yang dikuasai oleh non bumi juga membenarkan bumi masuk sekongkongnya 10%. Ini hak kita yang ada semua nak dilondeh. Cukuplah, sudahlah. Itu saja, terima kasih. Okey, baik. Itu dia pandangan, mungkin pandangan balas tentang apa yang saya bangkitkan pada peringkat awal tadi juga saya. Saya ada sesuatu tapi terlupa sekarang ni. Okey. Saya tertarik tadi apabila digambarkan. Sekarang ni kita letak esko alumni bersebelahan dengan Timbalan Niat Chancellor HEP. Tadi saya sebutkan soal PIBG tak PIBG. Kalau itulah merupakan gambaran, analoginya ya. Sekarang ni permohonan daripada Tuan Haji supaya diberikan suara. Saya tanyakan tadi apakah ini merupakan common practice yang pernah dilakukan atau pernah terjumpa di mana-mana universiti Ivy League bahkan yang memberikan kuasa yang kuat.
kepada alumninya, dan itu tidak pun menjadi pilas consideration yang diletakkan oleh Prof seketika tadi. Tetapi dalam hal sebegini, Tuan Haji bersetuju tentang isu-isu yang berbangkit semula meskipun selepas autonomi tidak dibereskan, antara sebabnya adalah kerana check and balance itu, timbang tara itu tidak berlaku dengan kemas. Saya mungkin proses ni baru lagi permulaan kan. Jadi it takes, akan mengambil masa untuk dia settle down kan. Jadi tapi nampaknya ada perubahan di situ kan untuk involvement ataupun penglibatan daripada alumni kan dalam apa-apa aktiviti universiti sendiri. Right? So kami menyambut baiklah kan. Tuan Haji mengusahakan dana 1 bilion itu yang sedang dibangunkan tabungnya. Ya. Dana 1 bilion itu dicetuskan ataupun didokongkan oleh Persatuan Alumni UiTM sendiri. Right. Tapi dalam proses tu kami akan diasingkan daripada Persatuan Alumni UiTM dalam proses tu kan. Jadi dia akan bebas bergerak sendiri. Ada lembaga pemegang amanahnya sendiri. Tadi Tuan Haji menyebutkan soal bukan hanya dokongan alumni dalam bentuk kewangan, tetapi lebih daripada itu. So mungkin apa lagi kalau tidak kewangan? Selalunya PIBG ni, kalau PIBG lah kan, akhirnya kutip duit mak ayah lah supaya PIBG tu boleh bantu baiki tandas, baiki apa semua kan. Sokongan ni bukan sebagai duit. For example, banyak cara-cara lain dulu. Umpamanya kami holding hand, berpegang tangan sama kan. Jadi tiap-tiap alumni itu ataupun diberi ataupun dischedulekan, dirangkakan bertemu atau berjumpa dengan fakulti-fakulti kan, bercara berkala kan. Di situ jadi banyak perkara-perkara yang boleh kami sumbangkan sebagai alumni. Kami ada lebih kurang sekarang dalam 600,000 lebih atau 40,000 yang alumni yang ada sekarang ni. Kan? Tapi Prof Datuk, tidak ada halangan untuk itu berlaku sekarang meskipun tidak diinstitusikan, tidak begitu? Saya melihat begini, peranan Datuk sangat berhati-hati dia dalam memulakan ayatnya. Dia nak memulakan political statement tu dia. Peranan alumni ni luas kan, luas. Dia bukan sahaja sebagai check and balance, tetapi juga banyak menyumbang dari berbagai-bagai aspek dan dalam berbagai-bagai konteks dalam pembangunan universiti. Jadi kalau kita sebut check and balance ni, pada saya kalau dari segi mutu ataupun kualiti akademik, pada saya sistem yang sedia ada sudah cukup baik. Ya, sebab kita punya sistem kawalan dalaman UiTM yang cukup baik, kemudian dikawal pula di peringkat Kementerian Pendidikan, dan program kita juga dikawal selia oleh badan-badan profesional. Jadi pada saya sekurang-kurangnya dari sudut kualiti akademik, kita tidak perlu banyak check and balance kecuali mendapatkan networking ataupun kita kata jaringan dengan pihak alumni. Jadi itu contoh yang boleh saya bagikan. Dalam bentuk lain, alumni ataupun alumni pimpin mungkin tidak punya kepakaran untuk memperkasa akademik. Kalau saya menyebutnya dengan tidak begitu tepat, tapi terlalu berterus terang begitu. Tidak juga ya. Ada mungkin saya nak tambah sikit apa yang Tuan Haji dan juga Datuk nyatakan tadi. Dalam konteks penglibatan alumni dalam, baiklah sama ada kita berautonomi ataupun tidak, malah alumni baik pimpin ataupun persatuan alumni sendiri, kita telah lama berasimilasi menjadi simbiotik kepada pelengkap kepada pembangunan universiti. Kalau boleh saya kongsikan juga, saya rasa semenjak Datuk menjadi TNC, bukan nak up ataupun tak, tapi kebelakangan ini penglibatan alumni diraikan dengan lebih luas lagi. Tak ramai TNC panjat gunung. Itu salah satu keupayaan. Action speaks louder than words. Bermakna dalam konteks contoh macam pimpin, pihak Datuk sendiri, pihak ICP sendiri membuka ruang untuk penglibatan mantan-mantan pemimpin pelajar, membantu dari segi pemerkasaan, capacity building. Malah ada ruang-ruang, bagi contoh program-program hujung minggu seperti pembinaan insaniah, melibatkan penglibatan alumni, yang mana alumni turun ke kampus menjadi facilitator kepada pelajar-pelajar, mahasiswa. Itu antara peranan-peranan yang
ya kalau kita nak kata akademik tu terlampau utopia sangat. Kita pun bukan ada kepakaran, tapi dalam aspek-aspek yang kita boleh lengkapkan, insya-Allah kita akan membantu dan diraikan dengan sebaiknya. Okey, ada pandangan senada daripada Zaidi JB dan juga dari Manok Talon ini. Katanya di sini kesan utama yang diperolehi oleh semua staf IPTA dengan status Universiti Autonomi ini katanya tidak akan mendapat skim gaji kerajaan dan bertukar ke sistem swasta. Prof. Datuk. Sebenarnya tidak semudah itu. Sebab Datuk tak mau begitu? Saya tak kata saya tak mau. Saya katakan tadi autonomi beroperasi dalam kerangka dalam sistem. Dia bukannya satu konsep yang kita bebas. aplikasikan bebas. Dan oleh kerana tanya soalan itu, boleh saya jawab tak? Saya sangat suka tadi ceritakan pasal politik. Apa sangat menarik persoalan itu. Bagaimana autonomi sama ada boleh menggalak atau mengurangkan politik tempat kerja. Saya tak kata tentang politik kepartian. Office politik ya. Kalau dulu ialah sebahagian besar daripada kuasa sama ada membuat keputusan ataupun merancang terletak di Shah Alam, di kampus utama. Jadi di situ kita dapati bahawa kuasa itu terpusat. Jadi manan politik antara kampus negeri dengan kampus negeri dengan kampus Shah Alam dan kampus negeri bersama kampus negeri, tak ada mainan dia juga. Masing-masing cuba melobi dan mencari tempat untuk mendapatkan umpamanya peruntukan yang lebih. Contohnya. Tetapi saya lihat apabila dia autonomi nanti, satu lagi bentuk politik baru akan wujud yang saya rasa perlu kita berikan perhatian. Yang mana banyak arahan-arahan, kehendak-kehendak yang datang dari Shah Alam, saya rasa sampai masanya nanti Kepala Negeri akan diabaikan. Tidak diabaikan. Sebagai contoh, kita hendak mengendalikan sesuatu program, sesuatu projek ataupun aktiviti. Jadi pada ketika itu, kampus negeri boleh berkata bahawa aku tak mau. Yalah. Itu artinya autonomi. Ataupun ada batasan-batasan tertentu yang wajar. Maka saya rasa ini satu perkara baru yang harus ditangani dengan baik. Dan juga mungkin perkara baru akan berlakunya hire and fire di kalangan kepimpinan di dalam UiTM itu sendiri. Itu sudah pasti dan sangat dialu-alukan. Itulah artinya autonomi. Ia harus leadership. Itu. Kenapa kita perlu menyimpan sama ada staf ataupun kepimpinan yang mediocre? Kalau kita kita rasakan tidak mencapai piawai yang ditetapkan, KPI yang ditetapkan, saya rasa elok kita tukar saja. Prof, saya membayangkan, kita sebutlah soal autonomi yang berkerangka, yang saya setuju hakikatnya kerana kita ada garis panduan undang-undang, parameter yang harus kita ikut. Tapi saya membayangkan seorang kepimpinan di Cawangan, dipanggil rektor, ada dua pengarah, sekarang ini rektor, yang besar jiwanya mungkin melewati batas lokaliti di mana dia beroperasi. Kerana nilai kepimpinan dan juga wawasan yang besar itu ingin melakukan suatu transformasi yang localized tetapi berimpak tinggi, dan kemudiannya blueprint ataupun plan transformasi itu kemudian akhirnya dibawa kepada LPU. Ia boleh. Bagaimana kita nak meraihkan elemen-elemen sebegini dalam konteks pseudo autonomi ini? Saya tahun 2003 sudah cakap dah. Ada dua fenomena yang menarik di kampus Cawangan. Satu ialah dilema kampus Cawangan, yang kedua ialah mentaliti kampus Cawangan. Dilema itu maksud saya, apabila kampus Cawangan ni ingin melakukan sesuatu yang baru, satu perubahan besar, tetapi dilemanya ialah harus diluluskan oleh pusat. Dan perubahan tersebut tidak berlaku di Shah Alam, contohnya. Dan kita juga tertakluk kepada keputusan mereka, maka berlakulah satu dilema. Perkara ini saya sebut sejak tahun 2003 lagi. Dan yang kedua, saya dulu kata ialah mentaliti kampus Cawangan. Iaitu kalau kita kata, marilah kita membuat perubahan. Tak payahlah Shah Alam pun tak buat. Jadi itu bagi saya mentaliti yang sepatutnya lama terhapus dah. Sejak 2003 saya dah selalu bercakap tentang dua fenomena ini. Dan saya haraplah dengan adanya autonomi ini kedua-dua perkara ini dapat kita kurangkan supaya kampus negeri benar-benar dapat bergerak pantas
dapat menuju matlamatnya tetapi masih lagi dalam kerangka falsafah, misi dan visi UiTM. Kita tak mahu nanti apa lain kampus lain apa haluannya. Dan itu akan dibenarkan nanti. Dalam Prof banyak menyebutkan soal berperingkat, tapi dalam peringkat ini apakah sudah ada gambaran durasinya ni? Peringkat-peringkat ni bila sudahnya ni? Ataupun nanti dia akan sentiasa menjadi running deadline? Ada penjenamaan baru nanti. Saya tak sampai sebut begitu, tapi itulah maksud saya. Saya melihat bahawa UiTM mempunyai falsafahnya tersendiri. UiTM juga mempunyai sensitivitinya tersendiri. Maka segala perubahan harus mengambil kira aspek-aspek tersebut. Okey. Dan terhenti di situ. Sebab soalan susulan saya banyak. Mengundang lebih banyak soalan. Ya, betul. Mengundang lebih banyak soalan, betul. Kerana kalaulah kita melihat autonomi itu penting, mengapa tidak diputuskan terus dengan meletakkan syarat-syarat bahawa ia harus kekal dengan identiti UiTM. Tetapi dengan jumlah pelajar yang sedemikian rupa, dengan dananya yang sedemikian rupa, sebenarnya ia sudah boleh operasi sebagai sebuah universiti yang bebas, tetapi mengekalkan legasi itu. Saya sangat tertarik dengan yang dibaca sebentar tadi, kenyataan tentang autonomi. Gaji bahawa swasta. Akhirnya disebut bahawa memberi peluang kepada 10% itu? Kepada Bumi Putra kan? Ya. Untuk bukan bumi, 10% bumi. Tidak. Statement tadi itu. Autonomi ini dan akhirnya disebut mengekalkan identiti Bumi Putra. Sebenarnya itu ialah syarat pada saya. Dia adalah syarat. Maknanya apa pun kita nak buat tentang UiTM, jangan sampai kita lupakan syarat tersebut. Saya takut nanti kita autonomi akhirnya kan syarat tersebut kita lupa. Falsafah dan tujuan utama UiTM itu ditubuhkan mesti menjadi perkara yang pokok, yang asas. Kita tak mahu autonomi akan melanggar ataupun akan melupakan falsafah tersebut. Itu maksud statement itu. Saudara Saiful, kadang-kadang kita melihat bahawa syarat itu sebagai sesuatu yang sakral. Tetapi hakikatnya sakral tidak sakral, sebenarnya orang yang mengangkat legitimasi syarat itu sendiri yang secara perlahan-lahan disebabkan oleh tekanan politik melunturkannya balik. Beasiswa JPA sebagai contoh, peratusan bukan bumi ke dalam UiTM sebagai contoh. Isunya bukan soal sakral atau tidak sakral. Isunya adalah political expediency. Dan itu juga akan berlaku kepada UiTM. Saya melihat isu yang menjadi asas fundamental kepada UiTM ni adalah satu perkara yang tidak boleh tidak kita kena jaga. Berkenaan dengan adakah ia akan berevolusi mengikut rentak politik dan sebagainya, hakikatnya politik juga perlu berjaga-jaga, perlu melihat perimeternya. Politik juga tidak boleh terbabas, terlajak daripada perimeter yang sepatutnya. Yang mana UiTM ini, kita sentiasa katakan sebagai institusi keramat dan sebagainya, ia perlu dijaga seperti ianya dari falsafah penubuhannya dulu sehinggalah kini. Bagaimana dia berkembang sekalipun, asas fundamentalnya perlu kekal. Adakah alumninya pada hari ini, khususnya yang lewat 5 tahun kebelakangan, berkongsi jiwa dan aspirasi yang sama? Prof senyum tu saya suka. Tuan Haji, isunya soal saudara saya pun juga menyebutkan, isunya yang mempertahankannya adalah akhirnya alumninya. Kalau alumninya sendiri sudah diluted, cair, apa yang boleh kita harapkan untuk mengkekalkan? Kami sebagai alumni kan, jadi kami dah perkuatkan dengan aktiviti alumni sendiri kan. Jadi kami sebagai alumni yang berjumlah lebih kurang 600,000 lebih kan. Jadi kami mendukung apa-apa inisiatif-inisiatif yang ambil yang diambil oleh Pak Universiti, Pak Pentadbiran Universiti, dan juga proses autonomi ataupun proses autonomi kampus-kampus cawangan yang kami sokong. Dan kami we are here, kami di belakang mendukung apa-apa keperluan yang sokongan yang perlu daripada kami ada. Tuan Haji, setengah alumni universiti yang Ivy League mereka bukan hanya menyokong, mereka boleh memimpin hala tuju dalam jumlah yang 600,000 itu. Apakah tidak tiba masanya untuk alumni memimpin dari situ hala tuju? Dari situ tercetusnya penubuhan tabung pendidikan 1 bilion itu. Akhirnya ia berkait dengan dana. Dana itu. Ringgit dan sen. Jadi konsep atau
prinsipnya kita ada lebih 600,000 alumni. Dan kita ambil 500,000. Tiap-tiap seorang alumni menyumbang 2,000 satu milion. Itu konsepnya. Saya rasa konteks penglibatan alumni ini saya kira bukan tertakluk kepada UiTM saja. Saya rasa di mana-mana kalau saya salah boleh dibetulkan. Saya rasa konsep pembudayaan ataupun engagement dengan alumni ini belum lagi menjadi budaya asimilasi antara universiti dan juga alumni. Bagaimana penglibatan alumni dimanfaatkan, bagaimana jaringan alumni ini diperhebatkan lagi, dimanfaatkan oleh universiti. Perkara itu masih dalam proses transition ataupun dalam proses belajar, baik di UiTM ataupun kampus-kampus yang lain, universiti kita lain. belum cakap lagi soal endowment, model-model wakaf di Turki, di Azhar yang sangat berjaya memberikan tabungan yang cukup besar. Sikit saja, Prof. Saya tertariklah dengan statement awal oleh Suhaimi tadi tentang autonomi UiTM. Apa telah dicapai? Dan isu ranking disebutkan. Apakah kedudukan UiTM? Saya masih berbalik kepada sama ada ranking ke autonomi ke apa fungsi UiTM sebenarnya. Kita tak mau nanti terlalu asyik mengejar ranking sehingga fungsi kita yang asas itu mendidik bumi putra apa kita tinggalkan. Dan itu Prof sekaligus memerlukan lagi 1 jam untuk kita polemikkan soal ranking tak ranking ini. Dah beberapa kali kita bincang topik ranking ni. Dalam cakap tentang autonomi UiTM itu sendiri, saya yakin banyak undang-undang lapuk dalam UiTM itu sendiri yang akan diolah semula. Suhaimi ni dia graduan USM. Betul? Itulah saya terus. Terima kasih. Terima kasih Prof, terima kasih Tuan Haji, terima kasih Tuan Saiful, dan terima kasih kerana kesetiaan dan kesabaran anda menemani kami. Minggu hadapan kita berehat untuk seminggu, beri laluan kepada tilawah peringkat kebangsaan. Okey, kita jumpa lagi untuk minggu berikutnya. Assalamualaikum, salam muhibah.